Semasa kecil, Anda mesti pernah berangan agar dapat terbang kemana saja menggunakan kendaraan ajaib seperti yang Anda lihat di dalam animasi kartun atau film. Kebanyakan kita pernah mendengar atau menonton cerita dongeng Aladin dengan tikar terbangnya. Sebenarnya, banyak lagi kendaraan ajaib yang terdapat di dalam kisah dongeng dari seluruh dunia. Berikut adalah senarai kendaraan ajaib selain tikar terbang Aladin daripada mitos pelbagai lapisan kebudayaan masyarakat. Pertama, kereta kambing Thor. Hari ini, apabila menyebut tentang Tuhan kilat Nos yaitu Thor, ramai yang akan teringatkan kepada watak adiwira Marvel yang mempunyai tukul ajaib yang mampu mengalahkan kesemua musuhnya. Namun di dalam mitos asli Nos, Thor juga mempunyai kendaraan ajaibnya sendiri. Ia merupakan sebuah kereta beroda yang ditarik oleh dua ekor kambing bernama Tangrisne dan Tangyoste. Ia boleh membawa Thor ke paras mana-mana ketinggian sekalipun. Kereta beroda Thor ini diperbuat daripada kayu, dan rotan manakala rodanya pula daripada besi, dan dipakaikan rantai perak sebagai pemegang yang bersambung kepada kambing tersebut. Kambing Thor ini juga mampu untuk hidup semula setelah mati. Dalam satu kisah dongeng Nos, Thor telah berjumpa dengan sebuah keluarga yang sedang kebuluran. Dia kemudian menyembelih kedua-dua ekor kambingnya untuk diberi makan kepada keluarga itu. Kemudian, Thor mengambil kulit dan tulang kambingnya dan menghidupkan mereka menggunakan kuasa tukulnya. Kedua, penyapu terbang ali sihir. Penyapu terbang ali sihir kebiasaannya berupa sejenis benda yang dipanggil besom, yang diperbuat daripada ranting-ranting halus yang diikat kepada sebatang kayu. Di Wicca, besom digunakan untuk membersihkan habuk atau herba sebelum sesuatu ritual bermula. Ini mungkin salah satu sebab mengapa penyapu sering dikaitkan dengan ali sihir. Namun, kisah penuhnya mungkin adalah suatu perkara yang Anda tidak akan ceritakan kepada anak-anak Anda. Ahli sejarah percaya yang batang penyapu terbang ini mungkin berkait dengan sejenis dada psychedelic, yaitu scopolamina, yang digunakan oleh masyarakat Wicca untuk mencipta salap terbang. Minyak angin ini dipercayai boleh membantu mereka dalam unjural astral atau roh keluar dari badan. Untuk membuatkan mereka berhalusinasi menggunakan minyak ini, ia perlu meresap ke dalam badan dan ia hanya berkesan melalui kawasan badan yang mempunyai kelenjar pelus serta membran mukus, yang hanya berkesan jika diletakkan di bawah ketiak atau alat sulit. Jadi, pengetahuan tentang ahli sihir menggunakan penyapu untuk terbang diambil secara zahirnya saja. Padahal, penyapu yang diletakkan di antara dua kaki bertujuan untuk penyerapan minyak bagi kesan halusinasi itu lebih kuat. Idea penyapu terbang ini tertanam dalam masyarakat awal Amerika. Di Vermont, mereka mengambil langkah berjaga-jaga dengan memasang tingkap ahli sihir di hampir ke semua rumah. Saiznya yang kecil dipercayai dapat menghindarkan ahli sihir yang tidak muat untuk memasuki rumah mereka. Ketiga, kanu terbang. Pada tahun 16 ribuan, para pedagang bulu binatang Prancis akan pergi ke Kanada untuk memburu dan membawa pulang barangannya ke Eropa. Mereka dikenali sebagai Coureurs de Bois. Mereka sering bertukar cerita dengan puak First Nation, yaitu puak Indians mereka. Salah satu kisah ialah berkenaan kanu terbang. Pada tahun 18 ribuan, seorang penulis telah menggabungkan kisah legenda First Nation dan pedagang bulu haiwan yang dinamakan La Chasse Gallery atau kanu sihir. Terdapat beberapa versi kisah ini, salah satunya mengenai kisah lelaki bernama Gallery yang menjadi kaya dengan menjual bulu. Dia terlalu sibuk memburu dan berniaga sehingga tidak pernah hadir ke gereja pada hari Ahad, dan disumpah selamanya untuk terbang pada waktu malam menggunakan kanu berhantu sambil dikejar oleh kuda dan serigala. Versi lain pula mengisahkan tentang sekumpulan pedagang bulu yang sedang berpesta pada malam tahun baru Christmas. Mereka bercerita tentang betapa mereka merindui dan berharap dapat bersama istri masing-masing hanya untuk satu malam saja. Masalahnya, rumah mereka berada 300 batu jauh, jadi mereka telah membuat perjanjian dengan syaitan supaya membuatkan kanu terbang agar dapat pulang menemui istri mereka dan kembali bekerja pada keesokan harinya. Keempat, lesung batu Baba Yaga. Baba Yaga merupakan watak terkenal di dalam kisah dongeng Slavik, kebanyakan negara Eropa Timur, yang bermaksud nenek atau wanita tua. Baba Yaga ialah seorang ahli sihir yang membuat ramuan dan herba menggunakan batu lesungnya. Lesung batu itu dikatakan boleh membesar sehingga memuatkan Baba Yaga di dalamnya, dan terbang mengikut kemahuan wanita itu. Dia akan menggunakan penyapu sebagai pengayuh dan membersihkan laluan udara yang dilaluinya bagi mengelak dari kehadirannya di kesan. Di dalam kebanyakan kisah Baba Yaga, dia memakan kanak-kanak yang sesat di dalam hutan. Ada juga kisah menceritakan orang dewasa berjumpanya bagi meminta bantuan sihirnya dengan bayaran tertentu. Setiap kali dia membantu seseorang, dia akan menjadi setahun lebih tua.
Jadi dia selalu membuat Hela agar mereka melakukan sesuatu bagi pertukaran namun sebenarnya ingin memakan mereka. Kelima, kereta kucing Freya. Freya atau Freja adalah dewi kecantikan, dewi cinta dan kesuburan di dalam mitos Norse. Dia dikatakan sebagai wanita paling cantik pernah wujud. Pada masa yang sama, dia juga dikenali sebagai dewi perang, karena dia merupakan ketua puak pahlawan wanita yang dikenali sebagai Valkyries. Dikatakan apabila ada manusia yang mati, Freya dan Odin akan membahagikan roh mereka. Ada sesetengah roh akan pergi ke Valhalla, tempat di mana puak Viking ingin tuju apabila mereka mati. Selebihnya akan pergi ke surga Freya yang dinamakan Folkvanger. Sama seperti Tuhan Norse yang lain, Freya juga memerlukan kendaraan untuk bergerak. Dia menggunakan kereta ajaib yang ditarik oleh kucing. Freya sangat sayangkan kucingnya dan memandangkan dia mempunyai kuasa ke atas kehidupan dan kematian. Freya telah memberikan 9 nyawa kepada setiap ekor kucingnya.